Semalam hari pertama persekolahan dibuka. Kalau zaman dahulu sehingga zaman sekarang lah saya rasa kalau hari pertama tu mesti macam nak makan apa. Betul. Kalau kanak-kanak tahun 1 dia mesti macam teruja beratur dekat kantin nak beli apa, berapa banyak duit mak ayah bagi. Itu zaman kita dululah. Tiada halangan lah. Tiada halangan dahulu. Cuma sekarang dia berbeza sedikit sebab kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan juga apabila sekolah dibuka ia memberi nafas kepada pengusaha kantin sebenarnya. Dan untuk bercakap tentang perkara ini dan peranan PPKSM bantu pengusaha kantin sekolah, kita bersama dengan Puan Siti Norma Maesa, Setiausaha Persatuan Pengusaha Kantin Sekolah Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan, semalam sekolah telah pun dibuka secara berperingkat. Minggu depan tahun 3 pula akan bermula. InsyaAllah kita menantikan sesi persekolahan ini kerana ia memberi nafas kepada pengusaha kantin. Sepanjang setahun pandemik COVID-19 berlaku ini, bagaimana dari segi pandangan Puan terhadap pengusaha kantin menghadapi pandemik ini? Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih sebab Sudi jemput saya hari ini. Okey, betullah seluruh dunia sebenarnya terjejas dengan pandemik COVID-19 ni kan. So tidak terkecuali juga dengan pengusaha para pengusaha kantin sekolah di Malaysia ni lah. So setelah sepanjang sesi persekolahan ditutup, bermakna pengusaha kantin juga tidak dapat beroperasi. Kerana tanpa murid dan guru di sekolah, pengusaha kantin juga terpaksa duduk di rumah. Jadi sepanjang fasa PKP yang mana pengusaha kantin tidak dapat beroperasi, pelbagai cabaran dan kesusahan yang mereka alamilah sepanjang tidak boleh beroperasi ni. So alhamdulillah Persatuan sentiasa cuba untuk menjaga kebajikan ahli, kebajikan semua pengusaha kantin di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. So apa yang kita cuba bantu pengusaha kantin ialah dengan memohon bantuan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia, dan alhamdulillah semua pengusaha kantin di Malaysia telah dapat bantuan secara one off daripada KPM sebanyak RM1,500 dan juga bantuan dan juga moratorium selama 9 bulan diberikan kepada semua pengusaha kantin bermula Oktober 2020 sehingga Jun 2021. So diharap sedikit sebanyaklah usaha ni meringankan sedikit beban pengusaha kantin yang perlu menyediakan semula modal untuk kembali beroperasi, kembali membersihkan kantin dengan norma baru, perlu menyediakan peralatan-peralatan yang untuk memastikan norma baru dipraktiskanlah di kantin seperti penjarakan sosial, penggunaan hand sanitizer dan pekerja-pekerja yang perlu di swab test sebelum memasuki kerja. Dari persediaan menunya, adakah menu boleh dipelbagaikan atau khusus kepada 2-3 menu saja untuk murid-murid? Betul, okey. Mengambil kira faktor keadaan selepas sekolah dibuka sekarang berbanding dengan sebelum kita dilanda COVID-19 ni, pelbagai menu boleh didapati di kantin. Pelajar boleh memilih macam-macam, datang dekat kantin, macam-macam makanan ada di kantin. Tetapi bila dengan norma baru dan dengan praktis amalan yang baru seperti hanya mengambil tempahan daripada pelajar, kebanyakan sekolah mengambil tempahanlah daripada pelajar dan pihak pengusaha kantin menghantar makanan tersebut ke kelas. Menu agak terhadlah kepada 2 atau 3 menu sehari untuk pilihan pelajar. Tapi masih ada pilihan untuk pelajar memilih menu-menu yang mereka sukalah, dan menu-menu tersebut kita akan pastikan dia adalah makanan-makanan yang sihat sewaktu dibekalkan kepada pelajar. Manakala bagi pelajar yang dibenarkan untuk turun membeli di kantin, menu mungkin agak terhad berbanding sebelum inilah, sebab kita
perlu lebih masa untuk memastikan semua pelajar mendapat makanan mereka dan dapat makan pada masa yang telah pun ditetapkan semasa waktu rehat ni kan. So kita sediakan makanan dalam jumlah yang tidak banyak, tetapi makanan-makanan tersebut adalah makanan-makanan yang sihat, insyaAllah. Jadi bagaimana dari segi kualiti penyediaannya, dari segi SOP yang telah pun dikeluarkan yang perlu dipatuhi pula bagaimana? Sebab mungkin sebelum ini ada ya tentang isu kebersihan selepas daripada murid memakan makanan yang berada di kantin, ada kes cerit-berit dan sebagainya. Dari segi pengawalan dari aspek itu pula bagaimana sekarang ini? Okey, bagus soalan ni. Saya suka soalan macam ni. Kerana ini adalah satu tanggungjawab. Tanggungjawab bukan sahaja kepada pengusaha kantin, tetapi kepada persatuan. Peranan, inilah dia peranan persatuan. Selain daripada menjaga kebajikan pengusaha kantin, kita juga bertanggungjawab untuk memastikan kualiti dalam perkhidmatan yang diberikan itu adalah yang terbaik. So, apabila seseorang pengusaha kantin diterima untuk mengendalikan sesebuah kantin, pihak sekolah atau guru-guru yang bertugas di kantin boleh memantau pengusaha kantin, bagaimana mereka menyediakan makanan, bagaimana pekerja-pekerja disiapkan untuk menyediakan makanan kepada pelajar. Pemantauan secara berkala adalah sangat perlu bagi kita memastikan kualiti ini sentiasa terjaga. Begitu juga persatuan. Kami juga tidak membiarkan perkara ini begitu sahaja, kerana sesekali saya sendiri bersama dengan AJK Persatuan turun sendiri meninjau persiapan dan persediaan makanan oleh pengusaha-pengusaha kantin. Jadi di situ kami akan memberi bimbingan khusus, teguran secara terus kepada pengusaha kantin untuk mereka meningkatkan kualiti makanan. Kerana apa yang paling penting untuk pengusaha kantin adalah menjaga perkhidmatan dan menyediakan makanan yang berkualiti untuk anak-anak kita yang sedang membesar. So memang kualiti makanan sangat dititik beratkan. Persatuan juga memang meletakkan salah satu perkara penting dan agenda yang penting untuk kita bantu pengusaha kantin menyediakan makanan yang berkualiti, insya-Allah. Dari segi harga makanan punya, pastinya dengan norma baru ni pembungkusannya harus berlainan dan digunakan plastik. Jadi adakah harga makanan masih sama ataupun bertambah sikit? Okey, baiklah, menyentuh mengenai harga makanan. Okey, kalau kita tengok sekarang kita perlu melalui norma baru. So pihak pengusaha kantin juga perlu menyediakan kantin bagi memenuhi pelaksanaan norma baru, seperti menyediakan beberapa perkara lah untuk memudahkan norma baru ini dilaksanakan di kantin sekolah. So beberapa kos diperlukan atau kos pengendalian kantin meningkat. Tetapi bagaimana dengan harga makanan yang dijual di kantin? Okey, mengenai harga makanan, ini adalah antara perbincangan pengusaha kantin dan pihak sekolah. Bagaimana kenaikan itu menjejaskan operasi kantin sekolah. Okey, harga makanan sudah termaktub di dalam perjanjian pengusaha kantin dengan sekolah. So, untuk harga makanan boleh dibincangkan bersama sekolah harga-harga yang sesuai atau perlu dinaikkan sedikit. Itu adalah antara persetujuan antara pihak sekolah dan kantin. Kantin tidak boleh menaikkan harga sewenang-wenangnya atau sesuka hati begitu sajalah. So, hanya dengan persetujuan pihak guru, pihak pengetua guru besar, barulah harga itu boleh dinaikkan. So, untuk menaikkan harga pun perlu lihat pada aspek bagaimana harga tersebut dinaikkan. Tapi insya-Allah setakat hari ini yang saya lihat dan saya masih belum menerima apa-apa aduan lagi, harga makanan masih berada pada kadar yang masih diterimalah berpatutan, insya-Allah. Jadi apabila kita bercakap mengenai harga makanan, ia berkait rapat dengan untung rugi pengusaha kantin tersebut. Jadi pandemik COVID-19 ini
mungkinlah dia memberi gambaran bahawa pengusaha kantin terjejas dari segi ekonominya. Pun begitu, ada bantuan yang diberikan oleh kerajaan seperti mana yang Puan ceritakan sebentar tadi. Jadi dari segi persatuan sendiri, bagaimana persatuan menguruskan tekanan ekonomi yang diterima oleh pengusaha kantin ini? Sekurang-kurangnya mereka masih lagi boleh bernafas ketika sekolah ditutup hari itu. Betul. Okey, inilah salah satu peranan yang dijalankan oleh persatuan, di mana sewaktu sekolah ditutup, di mana pengusaha kantin tidak dapat beroperasi, pelbagai inilah keluh kesah dan luahan daripada pengusaha kantin mengenai mereka tidak mendapat pendapatan, tiada pendapatan untuk menanggung isi rumah, ahli keluarga, anak-anak untuk pendapatan seharian, sementara menunggu bantuan daripada kerajaan, apa yang mereka perlu buat. So di sini persatuan cuba memberi khidmat, bantuan, nasihat kepada pengusaha kantin. Antara yang kita cuba bantu pengusaha kantin adalah dengan membimbing mereka menjana pendapatan di rumah, seperti menjalankan perniagaan makanan sejuk beku, perniagaan di tepi jalan seperti menjual goreng pisang, cakwai. So kita punya ahli kita juga cuba membantu dengan mengajar pengusaha kantin lain membuat kuih yang mereka pandai. So bersama-sama berkongsi ilmu bagaimana untuk menjana pendapatan sampingan sementara kantin tidak beroperasi. So alhamdulillah. Alhamdulillah, itu adalah satu perkembangan positif apabila ada support daripada persatuan sendiri kepada pengusaha kantin, dan juga sekolah pun dibuka. Ini memberi nafas baru kepada semua pengusaha kantin. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Siti Normah Ahmad Desa, Setiausaha Persatuan Pengusaha Kantin Sekolah Malaysia. Sekarang kita ada satu ucapan khas kepada anda